TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Dan seperti biasalah, Wani nak tanya korang semua kat rumah tu sihat ke tak? Apa khabar semua? Wani doakan agar anda semua sentiasa terhindar daripada penyakit COVID-19. Kerana apa? Ialah sekarang kita tahu walaupun kes kita semakin menurun, kita dah nampak improvise kat situ. Kita punya kes semakin menurun dari hari ke hari. Namun kita masih belum lagi menang sebagai rakyat Malaysia. Kita perlu sama-sama bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Alright, untuk subjek hari ini semestinya satu subjek yang menarik bagi Wani sendiri pun untuk belajar. Kerana apa? Ia adalah satu subjek yang akan membuka fikiran mereka yang teringin untuk ceburi bidang bisnes. Dan semestinya subjek kita adalah subjek perniagaan. Namun apa yang akan kita fokuskan dalam ni? Sebelum tu jom kita saksikan dululah profil guru kita pada hari ini. Pengetahuan adalah senjata paling hebat untuk mengubah dunia. Itu dia permata kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu Nur Syara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah seperti biasalah macam ni Cikgu. Nampaknya kita bertemu kembali dalam betul. Road to Success. So untuk hari ini mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit apa topik yang akan kita fokuskan dalam perniagaan ni Cikgu? Okey, untuk hari ini saya akan terangkan tentang penetapan visi, misi dan objektif dalam perniagaan. So sekejap lagi saya akan kupas. Okey, saya tahu ringkasan dia dikenali sebagai VMO. Yes, betul. Okey, nampaknya ringkasan Cikgu dah berikan. Kita akan fokus dekat visi, misi dan objektif. Tapi sekarang ni Cikgu, Wani nak pesan dekat mereka semua dan Cikgu sendiri kita akan kekal memakai mask sepanjang program ini sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, jadi Cikgu pun dah kongsikan apa yang kita akan belajar. Tapi Wani nak tanyalah Cikgu, kenapa subjek ini sangat penting sebenarnya? Okey, sebenarnya subjek ini penting kerana kalau kita ikutkan zaman sekarang, memang kita lebih kepada perniagaan. Jadi inilah salah satu platform ataupun subjek yang kita nak belajar, dapat belajar mengenai perniagaan lah. Dan hari ini pun kita akan belajar tingkatan 4 bab 3. Ya, betul. Tingkatan 4 bab 3. Dan rata-rata sekolah mereka akan mula mengambil subjek ini apabila mereka memasuki tingkatan 4, betul? Ya, betul. Okey, jadi mungkin ada adik-adik yang menengah rendah sedang menonton ini. So hari ini kejap lagi cikgu akan kongsikan betapa menariknya subjek perniagaan. Mana tahu boleh buka minat mereka untuk cuba belajar bisnes ya cikgu. Ya, betul. Malahan boleh membuka bisnes sendiri pada masa akan datang. Mana tahu? Okey, tanpa membuang masa kita nak bagi cikgu bersedia dulu dan kita pun nak berehat seketika lah dan kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Anda semua dah berehat seketika sebentar tadi dan sekarang ini kita nak saksikan dulu apa pandangan calon SPM mengenai subjek perniagaan. Mari kita saksikan. Didik TV KPM. Saya sangat meminati subjek perniagaan kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan dalam perniagaan bakery yang berjaya satu hari nanti. Dalam bab 3, tingkatan 4 iaitu penetapan visi, misi dan objektif dapat mendorong saya membina VMO yang baik untuk perniagaan yang bakal saya bina nanti. InsyaAllah. Selepas mempelajari bab ini, saya rasa tak sabar nak bina perniagaan saya. Melalui ciri-ciri objektif iaitu SMART pula, saya dapat membentuk maklumat yang lebih khusus. Dengan ini,
Saya ingin mengajak semua pelajar perniagaan untuk skor topik ini kerana ianya sangat mudah. Saya suka sangat subjek perniagaan, especially bab 3 tingkatan 4 iaitu penetapan visi, misi dan objektif syarikat. Kerana ia dapat membantu saya membuat perancangan dalam mencapai matlamat dan hala tuju bisnes yang jelas. Sebagai contoh, saya bercita-cita hendak menjadi seorang usahawan perhiasan dalaman rumah. Jadi, bagi memastikan impian saya tercapai, saya akan menerapkan penggunaan SMART dalam membentuk objektif perniagaan saya. Contohnya, visi perniagaan saya ialah untuk menembusi share pasaran Malaysia dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Jom belajar perniagaan guys, sebab perniagaan best sangat. Apa yang saya dapat belajar daripada tingkatan 4 bab 3 perniagaan ialah setiap organisasi perniagaan perlu mempunyai visi, misi dan objektif yang selari dengan jenis perniagaan kerana ianya merupakan unsur utama perancangan strategik yang menetapkan hala tuju organisasi untuk mencapai kejayaan dan memajukan kelangsungan perniagaan dalam jangka panjang. Ini dijadikan panduan dalam pengurusan organisasi dalam membuat keputusan dan tindakan perniagaan. Kecekapan dalam menentukan visi, misi dan objektif perniagaan akan membuatkan perniagaan berjalan dengan lancar dan sistematik. Didik TV KPM. Itu dia, kita dah dengarkan pandangan calon mengenai subjek perniagaan dan rata-rata mereka sebenarnya memberitahu bahawa subjek ini memang membuka peluang dan memberi mereka pengetahuan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, dan kita doakan agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka dengan jayanya, ya cikgu? Ya, betul. Okey, untuk sekarang ini sebelum kita mulakan sesi kita nak memanggil pelajar kita dari dua sekolah yang berbeza ni. Kita ada dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Kita nak panggil Adrian Shafira, Naufal Ilham, Dania Kaisara, Luqman Hakim, dan dari SMK USJ 8 Subang Jaya kita ada Nur Azwa Zulaika dan juga Sahira binti Sabirin. Assalamualaikum semua, apa khabar? Semua boleh unmute mic cakap hai. Hai. Waalaikumsalam. Semua sihat-sihat ya? Kita nampak kat sini ada 3 pelajar perempuan dan 2 pelajar lelaki. Okey, lagi sekali lah kita ada 2 sekolah yang berbeza. Kita nak minta mereka perkenalkan nama dan bagi tahu sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Adrian. Assalamualaikum, hai. Nama saya Adrian Shafira daripada SMK Setia Alam. Okey, seterusnya kita ada Naufal. Assalamualaikum, nama saya Naufal Ilham dari SMK Setia Alam. Alright, seterusnya Zulaika. Assalamualaikum, saya Nur Azwa Zulaika dari SMK USJ 8. Baik, seterusnya kita ada Luqman. Salam sejahtera, saya Luqman Hakim dari SMK Setia Alam. Alright, dan kita ada Sahira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sahira binti Sabirin dari SMK USJ 8. Okey, baik. Nampaknya kelima-lima pelajar kita dah perkenalkan diri mereka dan kita nampak dua-dua lelaki kita adalah pengawas sekolah, ya. Ni garang ke tak ni kat sekolah ni? Ke pengawas paling baik ni? Okey. Nampak gaya tu, adalah gaya seorang pemimpin kat sekolah tu. Okey, dan sekarang ini kita sedang menantikan seorang pelajar Dania Kaisara, namun tak mengapa kerana kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dan cikgu, sebelum cikgu mulakan, kalau cikgu nak pakai hand sanitizer sebagai langkah berjaga-jaga, cikgu boleh pakai sanitizer yang kami sediakan di sebelah cikgu itu. Alright, jadi pelajar di talian, anda sudah bersedia ke belum nak belajar perniagaan ni? Sikit. Kalau dah buat thumbs up macam ni. Okey, dengan semangatnya. Kalau anda sudah bersedia, di rumah pun sudah. Cikgu, apatah lagi. Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Syara daripada SMK Setia Alam. Okey, untuk hari ini apa yang saya terangkan adalah bab 3 iaitu tingkatan 4. Okey, penetapan visi, misi dan objektif dalam perniagaan. So, apa yang saya cuba laksanakan hari ini supaya pelajar-pelajar yang duduk di rumah dapat memanfaatkan pengetahuan yang saya akan beri sekejap lagi supaya memudahkan perjalanan untuk proses pembelajaran. Okey, so kita akan start sekarang. Okey, untuk yang pertama, untuk yang pertama saya akan terangkan tentang format dalam peperiksaan. Okey, perniagaan. Okey, untuk format peperiksaan tingkatan 4,
masih sama dan kita tidak berubah. Okey, dari segi di SKP dan sebagainya masih kita menggunakan format yang lama. Namun walau bagaimanapun hari ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut dan mendalam lagi supaya pelajar-pelajar di sana tidak lupa. Okey, disebabkan kita dah lama bercuti kan. Jadi kita akan terangkan balik. Okey, dalam kertas dalam subjek mata pelajaran perniagaan kita ada 3 kertas. Okey, yang pertama kita sebut sebagai kertas 1. Okey, untuk pengetahuan ni kita juga ada kertas 2 dan yang paling menarik sekali dalam subjek perniagaan ini kita ada kertas 3. Okey, kertas 3 adalah kertas untuk kita melaksanakan projek paper ataupun kita sebut sebagai kerja khusus. Kalau dulu perdagangan kita tak ada, tapi bila adanya subjek perniagaan diwujudkan, jadi kita memudahkan pelajar untuk mendapat markah yang banyak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kertas 1? Okey, kalau kita tengok dari segi format dalam ni, okey, ini merupakan kertas 1 di mana kertas 1 merangkumi soalan-soalan objektif. Okey, mempunyai 40 soalan dan markah adalah 40 markah. Manakala kertas 2 adalah 100% markah, dia mempunyai 3 bahagian. Okey, jadi nanti saya akan terangkan apakah bahagian-bahagian yang adalah dalam kertas 2. Okey, seterusnya kita ada kertas 3 iaitu kerja khusus. Okey, kerja khusus ini kita laksanakan dalam tempoh beberapa bulan. Okey, kita memberi masa kepada pelajar untuk membuat kerja khusus mengikut tempoh yang ditetapkan. Okey, tapi untuk SPM kita hanya fokus pada kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, selepas pada itu baru kita kira kertas 3. Jadi kita kumpulkan satu, kita jadikan satu markah. Okey, begitu. Okey. Okey, seterusnya untuk kertas 2 saya akan terangkan untuk bahagian A kita mempunyai 6 soalan dan pelajar perlu menjawab 5 soalan sahaja. Okey, untuk bahagian B kita ada 3 soalan, pelajar hanya menjawab 2 soalan sahaja. Dan akhir sekali bahagian C adalah bahagian wajib. Maksudnya pelajar memang wajib untuk menjawab soalan sebab pemarkahan di situ agak banyak. Jadi kalau pelajar tidak menjawab, dia sangat rugi. Okey, dia akan mengurangkan markah lah. Jadi memang format ini memang saya selalu terapkan di dalam kelas apabila sesi bersama dengan pelajar. Okey, sebab dia sangat penting. Pelajar kena tahu di mana kedudukan mereka. Okey. Okey. Seterusnya saya akan masuk tajuk penetapan visi, misi dan juga objektif. Okey, seperti yang sedia maklum. Okey, dalam perniagaan, apa yang perlu kita tahu? Kita sebagai dalam kita menjalankan perniagaan ni, kita bukan sahaja bos. Kita juga adalah seorang accountant, kita juga adalah seorang manager, kita juga adalah seorang pekerja dan kita juga seorang yang membuat perancangan. Jadi untuk menjalankan sesuatu perniagaan, kita memerlukan visi, misi dan objektif. Kita sebagai peniaga, kita perlu tahu apakah yang kita nak, apakah target kita untuk kita meningkatkan perniagaan kita. Jadi hari ini bagi yang masih gusar ataupun risau untuk menjalankan perniagaan, hari ini saya cuba untuk terangkan satu persatu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan visi? Okey, visi adalah benda yang melibatkan fokus. Jadi sebagai seorang peniaga ataupun seorang usahawan, kita mesti fokus. Okey, fokus dalam membuat perancangan. Di mana VMO ni juga dikenali sebagai satu panduan atau strategi kita untuk kita menjalankan perniagaan. Jadi sebagai seorang usahawan, kita perlu mempunyai visi. Visi bermaksud benda yang kita nak fokus. Okey, sebab dia adalah kita memikirkan benda itu untuk jangka yang panjang. Jadi visi adalah fokus untuk kita target masa yang panjang. Manakala untuk misi adalah merupakan satu penyertaan yang ringkas menjelaskan tentang tujuan, matlamat kita, matlamat perniagaan yang kita jalankan. Contoh macam visi saya ambil syarikat Proton. Okey, apakah visi syarikat Proton? Iaitu dia akan menyediakan bahan ataupun keperluan alat ganti kan, Proton apa semua. Yang kedua dia akan memberi kita kemudahan perkhidmatan, servis kereta. So itu misi yang dibuat oleh syarikat Proton. Kereta kita Malaysia lah. Dan yang ketiga mungkin dia nak jaga kualiti dia. Okey, dan yang keempat mungkin dia nak meningkatkan pendapatan ekonomi untuk Bumiputera. Jadi itu adalah visi yang ada dalam perniagaan.
Okey, seterusnya misi. Misi yang saya terangkan tadi adalah ringkasan atau matlamat. Okey, contohnya saya ambil syarikat Proton juga. Okey, misi yang dibuat adalah yang pertama untuk pelanggan. Apa yang dia perlu fikir untuk dia bagi kepada pelanggan. Contoh dia akan memberi macam contoh dia memberi perkhidmatan servis ataupun perkhidmatan untuk kereta. Jadi dia nak pelanggan tu mendapat kepuasan, mendapat orang kata mendapat apa yang masyarakat nak. Okey, yang kedua mungkin untuk pekerja, dia nak meningkatkan taraf hidup pekerja dan memberi peluang yang luas kepada masyarakat. Okey, yang ketiga mungkin untuk pemegang saham, mungkin dia nak dana keuangan dan sebagainya untuk dia menstabilkan lagi dan melancarkan pengurusan dalam perniagaan. Okey, seterusnya objektif. Okey, objektif ini seperti yang kita maklum. Okey, kalau kita tanya pun, kalau kita tanya sesebuah perniagaan, apakah objektif yang cuba disampaikan? Okey, sebagai usahawan, kita kena tahu apa yang kita buat mestilah mempunyai matlamat, mempunyai objektif. Objektif tu maksudnya gabungan daripada visi dan misi untuk kita capai. So, apa benda yang kita nak capai dalam perniagaan? Macam tu. Okey, contoh saya ambil Proton. Proton sebab senang faham. So, apa yang cuba syarikat Proton Malaysia buat untuk masyarakat ataupun dia cuba untuk memasuki pasaran. Jadi yang pertama mungkin objektif dia nak menerajui perindustrian dalam pembuatan dan juga orang kata industri otomotif. Jadi sebab tu di mana kita ada mewujudkan syarikat-syarikat otomotif. Jadi di sini kita nampaklah objektif yang ada dalam perniagaan. Okey, mungkin yang kedua, objektif syarikat Proton ni dia nak untuk melebarkan sayap ataupun dia nak Malaysia ni terkenal dengan satu produk yang bagus. Jadi kita rakyat Malaysia ni patut banggalah sebab kita dah ada keluarkan atau kita dah hasilkan sesuatu produk yang baik. Okey, so itulah dia antara maksud yang saya huraikan dengan contoh supaya pelajar lebih fahamlah. Sebab kalau kita sebut visi, misi, objektif, benda itu adalah neutral. Jadi pelajar susah nak faham. Jadi saya kaitkan dengan syarikat sebab dia adalah sebuah perniagaan yang besar. Okey, seterusnya kenapa? Okey, kenapa benda ni penting dalam perniagaan? Sebab apa? Okey, yang pertama adalah untuk sebab dia merupakan perancangan. Maksudnya bila kita ada visi, misi dan objektif, dia merupakan satu perancangan atau strategi yang dibuat oleh usahawan. Jadi bila ada VMO ni, kita tahu apakah perancangan-perancangan yang kita akan buat. Sama ada perancangan itu lebih ke arah kemajuan ataupun kemunduran. Jadi ini adalah panduan lah. Okey, seterusnya melalui VMO juga dia dapat memberikan kita satu keputusan atau tindakan. Sama ada kita nak membuat penambahbaikan ataupun tidak. Jadi dengan menggunakan VMO ni, dia adalah sebagai landasanlah kepada usahawan untuk menjayakan sesebuah perniagaan. Okey, seterusnya dia merupakan asas pembentukan strategi yang seperti yang saya cakap tadi, di mana adanya VMO ini dia dapat melancarkan perniagaan dengan lebih tepat dan telus. Jadi kita membuat sesuatu perniagaan, kita berlandaskan kepada item-item VMO. Okey, dan seterusnya dia selarilah dengan jenis semua perniagaan yang ada dekat Malaysia. Okey, yang kedua saya akan terangkan tentang perbandingan VMO ni dalam perniagaan. Okey, sebab kita ada dua jenis tau, Wani. Kita ada dua jenis perniagaan yang kita jalankan, iaitu yang bermotifkan keuntungan dan juga yang tidak bermotifkan keuntungan. Okey, hari ini saya akan terangkan apa dia OB ataupun kita singkatan OBU dan OBBU. Sebab saya memang lebih suka pada singkatan supaya pelajar tu lebih ingat. Sebab bila kita tak bagi singkatan, mungkin dia rasa susah untuk diingat. Jadi senang OBBU dengan OBU. Senang kan? Okey, OBU ni lebih kepada perniagaan yang berteraskan ataupun orang kata dapat dimotifkan kepada keuntungan. Maksudnya dia lebih kepada keuntungan sebab dia adalah organisasi berbentuk keuntungan kan. Okey, walau bagaimanapun dia mestilah didaftar. Kalau lepas ni kalau kita ada nak buat perniagaan apa-apa, kita mesti daftar di bawah SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi mereka orang kata perniagaan inilah yang akan
orang kata akan menyebabkan sesuatu organisasi itu berjalan dengan lancar. Jadi kita perlu berdaftar jugalah untuk menjalankan perniagaan. Okey, seterusnya dia lebih kepada jenis pembentukan pemilikan yang ada, iaitu kita ada milikan tunggal. Kalau untuk pengetahuan ini juga, milikan tunggal memang kita pun kena ada daftar jugalah. Betul. Contoh macam kita berniaga dekat Facebook, IG pun sebenarnya memang kita kena daftar di bawah SSM. Okey. Yang kedua adalah perkongsian. Okey, di mana kita dan kawan kita menjalankan perniagaan yang sama di dalam satu syarikat. Jadi kita perlu berdaftar juga. Okey, yang ketiga adalah syarikat sendirian berhad, yang keempat syarikat awam dan juga last sekali adalah koperasi. Okey, contoh saya ambil yang paling dekat dekat sekolah iaitu koperasi sekolah. Memang koperasi sekolah adalah berkonsepkan kepada organisasi bermotifkan keuntungan. Memang kita nampak dia macam lebih kepada keperluan. Tetapi dia sebenarnya lebih kepada keuntungan. Okey, sebab cuma dia hanya membekalkan barang-barang keperluan kepada pelajar. Okey. Okey, seterusnya adalah OBBU. Okey, di mana dia lebih kepada organisasi bukan bermotifkan keuntungan. Okey, di mana dia lebih kepada kebajikan, membantu orang lain dan sebagainya. Okey, sebab dia lebih kepada orang kata kemasyarakatan. Okey, di mana dia juga didaftar di bawah RUS. Apa dia RUS? Iaitu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Contoh kita duduk di dalam satu taman, katakan kita mempunyai satu aktiviti yang kita nak buat, tetapi kita tidak mempunyai dana. Jadi kita tubuhkan RUS ni ataupun Jabatan Pendaftaran untuk kita minta sponsor daripada orang lain lah. Contoh macam itu, RUS itu adalah RUS. Okey. Dan contohnya berbentukkan yayasan. Contoh yayasan, kelab, angkatan dan juga sukarelawan. Okey, so itulah di bawah, sebenarnya kita perlu daftar di bawah Pertubuhan Syarikat Malaysia. Okey. Dan sebab dia lebih kepada orang ramai. Okey, seterusnya pertubuhan sukarela. Okey, pertubuhan sukarela ni di mana VMO ni dia lebih kepada kemampuan untuk menarik orang ramai dalam melaksanakan kerja-kerja amal. Contoh perbadanan NGO dan sebagainya. Tapi untuk dalam persekolahan, saya ambil lebih mudahlah dalam sekolah, iaitu dia lebih kepada aktiviti kemasyarakatan atau aktiviti secara sukarela. Contoh kelab, contoh badan beruniform iaitu pengakap. Di mana mungkin orang kata badan beruniform pengakap membuat gotong royong di sekolah. So dia lebih kepada beramal. Dia tidak meminta kepada keuntungan. Dia tak lebih pada keuntungan. So inilah antara yang ada dalam VMO yang ada dalam perniagaan. Okey, cikgu, sebelum cikgu tanyakan kepada anak murid cikgu, Wani nak bagi mereka soalan lah. Agak-agak untuk siapa boleh jawab dan bagi contoh untuk OBU, OBBU dan Pertubuhan Sukarela. Siapa nak cuba? Bagi satu contoh je yang anda tahu. Yang anda selalu lihat ke. Macam OBU ni kan untuk mengaut keuntungan. Siapa boleh bagi satu contoh OBU ni apa? Siapa nak cuba? Naufal ke? Kalau tak ada yang volunteer, Wani nak panggil lah. Wani nak minta jawapan dari Adri. Adri boleh cuba bagi satu contoh OBU? Boleh. Okey, silakan. Contoh ni ke macam syarikat ke? Contoh syarikat boleh, contoh perniagaan boleh, bagi je. Okey, saya bagi contoh Felda Global Venture. Betul ke cikgu? Betul, sebab dia lebih kepada keuntungan. Okey, bagus Adri. Seterusnya untuk OBBU, siapa nak bagi contoh pula? Okey, Wani pilih. Boleh saya cuba? Okey, boleh Adri. Dipersilakan. Okey, untuk BBU pula saya pilih Majlis Belia Malaysia. Macam mana cikgu? Betul. Okey, bagus. Dan akhir sekali, Pertubuhan Sukarela. Bagi contoh selain daripada yang cikgu berikan tadi. Adri ke? Orang lain nak cuba? Wani pilih Naufal lah bagi contoh Pertubuhan Sukarela. Satu. Pertubuhan Bomba Sukarela.
Betul ya cikgu? Betul. Okey, bagus. Nampaknya mereka masih mengikuti pembelajaran ni dan mereka faham sebenarnya apa perbandingan dari segi OBU, OBBU dan juga pertubuhan sukarela. Baik cikgu boleh teruskan. Okey, terima kasih Wani. Okey, untuk 3.3 saya akan ceritakan tentang ciri-ciri VMO ataupun visi, misi dan objektif. So, apa yang perlu kita ada? Ini pun saya buat singkatan supaya pelajar lebih ingat, iaitu SMART. So, untuk berjaya kita kena SMART. Jadi betul. Dalam perniagaan kita perlu masukkan SMART supaya kita lebih smart dan sukses. Okey, jadi apa dia SMART? Okey, mari kita saksikan. Okey, SMART. S adalah kita merujuk kepada spesifik. Apa dia spesifik? Kejap lagi cikgu akan terangkan. Okey, yang kedua adalah M. Ataupun kita sebut sebagai measurable ataupun dia boleh diukur. Okey, yang ketiga adalah attainable ataupun dia boleh dicapai. Yang keempat adalah realistik, iaitu munasabah, benda yang betul-betul jadi. Okey, dan yang keempat adalah time frame, iaitu tempoh ataupun jangka masa. Okey, so okey, saya akan spesifikkan. Nanti dulu sebelum kita teruskan dengan mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri objektif, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Khairi serta guru kita hari ini Cikgu Nur Syahra dan para pelajar dari SMK Setia Alam Shah Alam dan juga SMK USJ 8 Subang Jaya. Okey, pelajar atas salian semua masih bersemangat lagi? Okey tak? Okey. Nanti kalau ada soalan nak tanya cikgu ke, nak tanya Kak Wadi ke, tanya je, okey? Jangan malu-malu. Kalau cikgu pun nak tanya mereka, tanya je cikgu. Okey. Kalau semua sudah bersedia, dah dapat rehat yang cukup, jom kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, saya sambung untuk huraian apakah yang dimaksudkan dengan SMART. SMART adalah S bermula dengan spesifik. Okey, di mana spesifik ini kita orang kata kita maksudkan adalah berlandasan kepada objektif, iaitu hendaklah dinyatakan secara khusus. Okey, di mana khusus tu kita kena betul-betul work betul lah, maksudnya kita kena betul-betul fokus. Okey, contoh benda tu boleh diukur secara kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya benda yang kita boleh kira. Okey, sama ada perniagaan itu berjalan dengan lancar ataupun tidak. Okey, yang kedua adalah boleh diukur, di mana kita akan mengetahui tentang sesuatu perniagaan itu sebelum dan juga selepas. Sebab kita nak tengok dari segi kuantiti dia sama ada berapa banyak okey dan tak okey. Okey, contohnya kita dapat bandingkan pencapaian. Okey, pencapaian apa? Mungkin dari segi pencapaian pekerja ataupun sebagainya. Okey, iaitu boleh juga diukur secara kuantitatif dan juga kualitatif. Kualitatif tu lebih kepada kita lebih mengira pada kualiti dia. Contoh, berapa banyak produk yang kita keluarkan, adakah kita mengikut kepada permintaan pengguna ataupun tidak. Itu yang kita sebut sebagai kualiti lah. Kuantitatif iaitu benda yang berapa dah kita dah jual. Okey, yang untuk boleh dicapai, okey, iaitu objektif berdasarkan sasaran yang boleh dicapai jika pekerja dapat menggunakan sumber yang ada. Okey, contohnya adakah pekerja itu dapat membuat sesuatu benda mengikut apa yang mengikut kehendak ataupun matlamat syarikat. Apa yang syarikat nak. Macam tu kan. Okey, seterusnya adalah benda itu adalah munasabah. Okey, munasabah di mana menjurus kepada peluang. Okey, peluang yang tidak mustahil untuk dicapai. Jadi apakah munasabah-munasabah yang kita ambil kira untuk kita menjalankan perniagaan. Okey, seterusnya jangka masa. Okey, seperti yang sedia maklum, pelajar-pelajar juga maklum. Okey, untuk mendapatkan sesuatu time frame ataupun kita sebut kejayaan sesebuah perniagaan itu, kita perlu tahulah jangka masa, tempoh dan sebagainya. Sebab untuk dalam bidang perniagaan ni, kalau 3 bulan pertama memang kita tak nampak lagi hasil dia ni. Okey, mungkin selepas pada 3 bulan kita baru akan nampak. Jadi kita di situ kita membuatkan satu kajian tindakan. Tetapi masih kita menggunakan objektif iaitu SMART. Sebab tu dalam perniagaan kena guna benda ni. Okey. Alright. Okey.
Untuk yang ini saya dah habis terangkan. Okey, untuk yang kali ini saya nak tanya pelajar saya pula lah ataupun pelajar SMK Semua dah sedia ke nak jawab soalan cikgu? Okey. Saya nak suruh siapa? Mungkin Syahira kot. Boleh daripada SMK SJ8. Syahira? Boleh cikgu. Okey, bersedia Okey. Okey, awak mempunyai sebuah perniagaan menikan tunggal. Okey? Contoh kita ambil kedai runcit lah. Jadi adakah perlu awak menggunakan objektif-objektif ni untuk awak melancarkan perniagaan awak? Adakah awak bersetuju dengan pendapat saya untuk menggunakan smart ni dan apakah yang boleh awak nyatakan dalam penggunaan smart dalam perniagaan awak? Saya setuju dengan cikgu punya pendapat. Kenapa ya? Cuba awak huraikan sebab kawan-kawan kita nak tahu di luar sana. Sebab untuk memulakan sesebuah perniagaan, kita memerlukan jangka masa untuk kita bawa perniagaan kita berapa lama. Jadi itu jawapan Syahira. Jadi itu jawapan awak lah. Okey, so maksudnya awak lepas ni kalau ada perniagaan ataupun awak nak buat perniagaan kecil-kecilan pun awak memang nak gunakan smart ni lah. Okey, sebelum ni ada tak buat perniagaan kecilan sebab kita tahu kan pelajar-pelajar sekarang memang ramai dah buat bisnes online. Betul. Jadi itu yang cikgu nak share lah di sini. Adakah pelajar-pelajar di sana menggunakan VMO ataupun smart ni ataupun hanya sekadar nak kau keuntungan sahaja? Ya, kita nak tanya pelajar guna tak VMO ni sebenarnya? Atau guna tak kaedah smart ni? Ada tak di sini pelajar-pelajar daripada Setia Alam ke SMK SJ8 ada menjalankan perniagaan tak? Jadi kita share kat sini. Siapa ada buat perniagaan? Cuba angkat tangan. Tak ada. Atau family yang menjalankan perniagaan ke? Family yang Boleh menjalankan angkat tangan? perniagaan. Tak kisah perniagaan apa-apa. Sebab sekarang ni kita tahu ramai yang suka berniaga. Macam adik saya sendiri, cikgu umur 14 tahun, 10 tahun pun dah berniaga, cikgu. Betul. Saya pun ikutkan je lah. Jadi saya percaya mesti walaupun mereka ada yang mungkin tak nak beritahu sebab ialah kadang-kadang mereka rasa perniagaan kecil ni tak membawa keuntungan. Tapi sebenarnya yang kecil ni akan membuahkan hasil di penghujungnya kalau kita teruskan usaha kita. Sebab dalam perniagaan ni kita sebenarnya tak boleh terlalu cepat untuk mengaut keuntungan. Betul. Sebab kita berniaga ni sebenarnya untuk jangka masa yang panjang. Sebab itu ada kadang-kadang peniaga yang dia terlampau memikirkan keuntungan, dia memang akan down macam tu sebab dia tak bagi tempoh. Dalam perniagaan tu dia tak bagi tempoh untuk perniagaan dia proses. Jadi dia cuba untuk inilah. Jadi sebab tu memang perniagaan apa pun kita memang kena menggunakan smart. So kita nak tahu jangka masa apa yang kita capai dalam perniagaan kita. Okey, alright. Jadi semua pelajar diminta bersedia kerana di hujung-hujung nanti Wani nak tanya apa cita-cita mereka dan apa keusahawanan apa yang mereka ingin ceburi. Kena tunggu di penghujung nanti. Okey, sambung cikgu. Okey, seterusnya bab 3.4 iaitu tujuan. Kenapa ataupun bagaimana VMO ni dia dapat mengukuhkan perjalanan dalam perniagaan. Jadi apakah tujuan? Kenapa VMO ni penting? Jadi hari ini saya akan kupaskan di mana tujuan penetapan visi misi itu apa. Okey, seperti yang saya cerita tadi, macam syarikat Proton. Okey, contoh penetapan visi dia adalah untuk capai matlamat. Okey, dia nak capai matlamat dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya dia tak jual kereta untuk hari ini je. Dia jual untuk 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. Jadi inilah tujuan VMO dilaksanakan atau diwujudkan. Dia memang orang kata kita tak dapat nafikan VMO ni memang merupakan macam satu panduan ataupun kita punya landasan lah. Jadi kalau kita mengikut landasan yang betul, mungkin perniagaan kita akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau sebaliknya, mungkin kita tak dapat nak elaklah. Okey. Okey, seterusnya mendorong kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam satu organisasi. Okey, contoh pembuatan ataupun industri otomotif. Jadi semua pihak berganding bahu bersama-sama untuk melaksanakan visi syarikat. Jadi
bahagian-bahagian bukan sahaja bahagian pengurusan, bukan sahaja bahagian sumber manusia ataupun sebahagian keuangan, tetapi semua, merangkumi semua untuk melancarkan perniagaan. Jadi benda ni memang sangat pentinglah. Maksudnya bukan bos sahaja yang memikirkan visi misi syarikat, tetapi pekerja dan juga orang lain pun turut berfikir sama. Okey, yang kedua iaitu penetapan misi, di mana aktiviti yang dijalankan oleh organisasi perniagaan pada masa kini. Okey, contohnya tujuan ini dia lebih memudahkan kepada pihak pengurusan lah. Okey, sebab bila kita nak capai sesuatu benda tu, kita kena bermuafakat dulu. Kita kena bersatu hati dan kita cuba laksanakan dengan baik. Ya, kena sebulat suara. Sebulat dengan suara. semua ahli syarikat tu. Orang kata staf ke pekerja memang kena sebulat suara untuk melancarkan perniagaan. Ya. Okey, seterusnya yang terakhir adalah objektif. Penetapan objektif ni dia bergantung sebenarnya kepada visi dan misi. Okey, contohnya kalau visi dan misi tak dapat capai, kita tak boleh dapat objektif dia. Jadi objektif ni sangat penting. Jadi kedua-dua benda ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk atau melancarkan proses perjalanan perniagaan. Jadi kalau lepas ni Wani nak terlibat dalam perniagaan, mesti ada visi dan misi. Okey, baru kita boleh jalankan perniagaan. Saya kena buat satu, cikgu, lepas kena cuba. Okey. Okey, selain itu dia mestilah menggunakan dia mestilah menggunakan ciri-ciri objektif yang ada iaitu SMART. Memang SMART ni sebenarnya dia menjadi orang kata ukuran lah kepada sesebuah perniagaan dalam menjalankan perniagaan yang berbentuk pelbagai cara. Okey. Saya akan terangkan untuk hari ini saya bagi keistimewaan sikit untuk saya menerangkan teknik menjawab lah. Saya share dengan anak murid. Okey, untuk teknik menjawab. Okey, contoh kebiasaannya untuk kertas satu. Okey, ini adalah salah satu bentuk lah yang ada dalam kertas satu berbentuk gambar rajah. Bagi saya ini adalah satu bonus kepada pelajar untuk menjawab. Memang walaupun gambar menunjukkan sesuatu objek yang kita senang faham, tetapi kadang-kadang jawapannya adalah salah. Okey, jadi apakah yang dimaksud apakah yang dinyatakan dalam contoh soalan ini? Okey, untuk soalan ini saya perlukan seorang pelajar untuk menjawab dan bersama-sama dengan kita untuk berkongsi. Okey, mungkin Nadia boleh cuba. Daripada tadi saya tengok dia agak senyap sikit hari ini. Okey, Dania. Cuba Dania, soalan yang pertama. Okey, saya jawab ya. Tumpuan perubahan kelab sukarela ialah A. Melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, melaksanakan tanggungjawab sosial, betul, sebab dia lebih kepada, kita nampak dia lebih kepada kemasyarakatan. Maksudnya kita berganding bahu dan bertanggungjawab untuk bersatu padu melaksanakan agenda tersebut. So gambar ni dia adalah persatuan cinta alam. Betul jawapan Dania. Alright, cikgu ada sediakan berapa soalan hari ini, cikgu? Saya ada sediakan 6 soalan. So setiap pelajar memang ada soalan. Alright, okey, kita boleh test lagi mereka, cikgu. Okey, boleh. Okey, untuk yang ini adalah kertas 2. Okey, kebiasaannya kertas 2 pun kita memberi pelajar gambar rajah supaya pelajar faham dan dapat menjawab. Okey, sebab kadang-kadang yang menjadi susah dalam perniagaan untuk menjawab adalah pelajar tidak faham kehendak soalan. Jadi apa yang kita buat, kita cuba memberi gambar rajah supaya pelajar pernah melihat apa yang ada di dalam kertas 2. Cumanya pelajar perlu bertungku lumuslah untuk faham konsep dan sebagainya. Okey, jadi untuk yang topik ni saya buat perbandingan antara dua benda lah. OBBU dan OBU. Jadi nanti pelajar akan terangkanlah ini untuk soalan 1 dan juga soalan 2. Okey, so jawab dari segi pemakahan. Okey. Itu dia contoh OBU dan OBBU ya, cikgu? Yes, betul. Dan kita nak minta pelajar untuk jawab ini selepas kita kembali dalam Road to Success sebentar saja lagi. Dan anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita jumpa sebentar lagi dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan juga Cikgu Nur Syahra serta pelajar dari SMK Setia Alam dan juga SMK USJ 8 Subang Jaya. Baik, kita nak sambung dengan soalan kita sebentar tadi. Jom, Cikgu. Okey.
Okey, untuk soalan ni mungkin saya perlukan pelajar daripada SMK USG 8. Okey, Azwa, boleh? Okey. Azwa boleh? Azwa? Okey. Ya, Azwa. Okey, Azwa. Okey, dua logo yang mempunyai perbezaan. Okey, nyatakan jenis organisasi A dan juga organisasi B. Organisasi A ialah organisasi bermotifkan untung, OBU. Okey. Organisasi B adalah organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU. Okey. Macam mana awak boleh memberi jawapan yang CIMB adalah OBBU? Macam mana awak nilai antara dua gambar rajah ni, di manakah perbezaan yang awak dapat? CIMB dia bank, jadi dia membuat perniagaan yang berdasarkan duit, dia bagi orang duit dan orang tu duit. Sebab lagi satu tu dia menolong, lebih kepada menolong orang. Okey. So maksudnya di sini Azwa dah faham. Bila tengok gambar dia dah tahu. CIMB adalah duit, adalah bank. Jadi apa yang bank buat adalah mengaut keuntungan. Betul. Okey, sebelah dia adalah Majlis Perbandaran ataupun Majlis Belia Malaysia. Okey, jadi dia lebih kepada kemasyarakatan ataupun kebajikan. Okey, di situ kita nak tengoklah di mana pelajar dapat menjawab. Okey, untuk soalan kedua Azwa. Okey, nyatakan perbezaan di antara organisasi A dan organisasi B. Okey, daripada aspek tujuan, penubuhan dan sumber keuangan. Okey, boleh terangkan sikit? Tujuan OBU ialah memaksimumkan keuntungan. Tujuan OBBU menjaga kebajikan ahli dan masyarakat. Okey, lagi ada? Ada lagi nak tambah? Dari segi sumber kewangan, daripada OBU, sumbangan dana oleh pemilik, pinjaman dan keuntungan perniagaan. Sumber kewangan OBBU, bayaran yuran oleh ahli, demo orang ramai dan sumbangan kerajaan. Okey, terima kasih Azwa daripada SMK USG. Maksudnya benda ni dia mudah faham. Bila kita dah faham, kita senang untuk menjawab. Dapat dah 6 markah di situ. Di situ dia dah mendapat 6 markah. Okey, jadi cikgu tunjukkanlah inilah jawapan yang diterangkan tadi oleh Azwa lah. Okey, iaitu jenis organisasi A ialah OBBU dan jenis organisasi B adalah OBBU. Okey, dan yang kedua adalah perbezaan dari segi tujuan memaksimumkan keuntungan. Okey, selain itu OBBU lebih kepada menjaga kebajikan masyarakat. Okey, dan dari segi sumbangan lebih kepada dana pemilik untuk OBU dan juga OBBU lebih kepada bayaran yuran daripada ahli. Jadi inilah dia sebenarnya yang cuba saya terangkanlah dalam kelas perniagaan saya. Jadi melalui gambar sebenarnya pelajar lebih senang untuk menjawab. Kan? Okey, seterusnya. Okey, ini adalah sesi Q dan A. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, adakah pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam atau SMK USG nak bertanya apa-apa sebelum saya bertanya kepada anda? Ya, ada sesiapa nak bertanya dengan cikgu? Tak faham ataupun tak tahu lagi ke apa ke sebelum saya pergi dengan lebih lanjutlah. Okey. Sesiapa ada soalan? Ada soalan, Luqman ada? Luqman, senyap dari tadi Luqman. Okey tak tu? Luqman ada? Okey. Ada. Okey, saya pergi kepada soalan. Okey, iaitu ciri-ciri berkaitan dengan X. Okey, ini lebih kepada spesifik kepada ciri-ciri SMART yang kita nyatakan tadilah. Okey, jadi saya minta Syahira boleh? Daripada SMK USG 8 untuk mencuba nasib. Untuk mencuba nasib. Okey. Okey, cikgu-cikgu dia mungkin tengah melihatlah. Ataupun rakan-rakan dia tengah menyokong ni. Ataupun support. Okey, Syahira teruskan. X ialah boleh dicapai, munasabah dan jangka masa. Okey, betul. So maksudnya kita dah ada 5 lah item di situ, iaitu secara keseluruhan kita dah komplit. Okey. Okey, terima kasih Syahira. Terima kasih Syahira. 2 markah di situ. 2 markah. Okey, untuk pemarkahan pula, walaupun pelajar menjawab 3 markah, tetapi jika pelajar menjawab 3 item walaupun markah 2, tetapi pelajar diberi markah 2 juga. Dia macam tu. Dia kalau lebih tak apa, jangan kurang. Kita akan ambil yang terbaik. Maksimum markah lah. Okey. So di sini
markah 2, pelajar boleh bagi 2 ataupun 3. Kalau 1 mungkin markah dah kurang. Ya, betul. Ini adalah teknik menjawab lah yang saya cuba terangkan lah. Okey, supaya pelajar ni mudah dapat markah. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan yang kedua. Siapa ya? Siapa nak cuba? Boleh tak saya nak minta? Adi. Adri. Saya juga. Okey, boleh cuba. Sila jawab. Daripada SMK Setia Alam. Cikgu boleh tolong bacakan? Okey, boleh. Okey, manakah yang merupakan organisasi bermotifkan untung? A. Persatuan Badminton Negara. B. Koperasi Nelayan Kampung Berserah. C. Persatuan Kadet Poli SMK Mentakap. D. adalah Kelab Rekreasi Belia Taman Teruntun. So, apakah jawapan dia? Lebih kepada keuntungan. Okey, jawapan saya ialah B. B. Koperasi Nelayan Kampung Berserah. Okey, kenapa awak yakin jawapan awak adalah betul B? Terangkan balik tadi. Yang cikgu terangkan tadi. Seperti yang cikgu terangkan tadi, OBU ni dia fokus lebih kepada keuntungan. Dan cikgu pun kata tadi salah satu contohnya adalah koperasi. Okay, so ingatlah ya Dia masih apa yang saya ingat. terangkan. Okey, terima kasih Adri. Bagus, Adri. Okey, soalan yang ketiga. Mungkin Naufal. Naufal. Ada Naufal? Masih bersama dengan saya? Ada. Okey, Naufal. Okey, Naufal. Soalan yang ketiga. Apakah tujuan penempatan visi dalam perniagaan? Uraikan secara ringkas. Jawapannya memahami dan bekerjasama serta bertindak berdasarkan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Okey, boleh bagi saya contoh tak? Peranan dan tanggungjawab tu macam mana? Contohnya macam ketua pegawai eksekutif. Apakah peranan ketua pegawai eksekutif? Macam dia sebagai pemegang saham berpasti untuk keuntungan. Okey. Macam bos kat situ. Okey, betul. Okey, terima kasih Naufal. Okey, thank you Naufal. Okey, ada lagi soalan tak? Sebelum saya pergi soalan yang seterusnya. Okey, sebab soalan seterusnya kita memerlukan Mr. Lokman lah untuk menjawab. Okey, kita tengok. Baru sekarang saya berpeluang mendengar suara Lokman, cikgu. Okey, Lokman sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey, boleh jawab ya? Boleh. Okey, Lokman. Cikgu baca soalan boleh? Boleh. Okey, jika anda, awak lah ya, mempunyai sebuah perniagaan, food truck. Okey, bayangkan food truck Apakah objektif utama perniagaan tersebut? Okey, soalan yang pertama. Okey, dan soalan yang kedua berkaitan adalah adakah awak ataupun anda menggunakan ciri-ciri SMART dalam perniagaan? Okey, cuba huraikan. Okey, untuk soalan pertama tu, objektif utama saya dalam perniagaan ni untuk memudahkan penduduk sekitar untuk mempercepat saya. Baik. Lepas tu, soalan kedua tu pula jawapan dia, objektif utama perniagaan, saya akan menggunakan objektif SMART bagi mengukuhkan dan melancarkan perniagaan saya dalam jangka masa yang panjang. Okey, betul. Okey, Lokman, agak-agaklah perniagaan food truck ni apakah produk ataupun makanan yang awak nak jual ni? Yang Lokman sendiri nak jual. Nasi lemak kot. Nasi lemak. Nasi lemak apa? Mesti ada brand, mesti ada nama supaya benda tu jadi trendy atau branded. Branding. So nasi lemak apa? Saya namakan dia nasi lemak Satu Malaysia. Satu Malaysia. Okey, bagus. Maksudnya lepas ni kalau kita makan nasi lemak Satu Malaysia, kita ingat Lokman. Okey? Okey, so ada apa-apa lagi sebelum saya menutup tirai untuk hari ini? Ada sesiapa yang ingin bertanya lagi?
Okey, nampaknya kalau tak ada bertanya, bagi Wani tanya mereka je. Boleh silakan. Yang Wani janji nak tanya tadi, kita nak tanyalah mereka seorang demi seorang ni. Boleh tak kongsikan cita-cita mereka apabila memasuki bidang keusahawanan? Apa yang ingin mereka ceburi dalam bidang keusahawanan? Betul. Kita nak tanya Dania. Dania agak-agak ada plan tak nak buat bisnes apa nanti kalau dah habis sekolah? InsyaAllah ada sebab sekarang ni saya ada jual tudung. Wow. Ada bisnes kecilan kalau makcik saya. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki boleh sambung jual yang lain juga. Wah, insya-Allah. Okey, kita nak tanya Naufal. Naufal pula ada plan tak nak buat bisnes apa? Bisnes makanan ke? Cuba share. Kalau insyaAllah kalau boleh, saya tolong mak saya jual Vietnamese spring roll. Makanan lah. Makanan. Okey, makanan. Okey, tadi kita ada tudung, kita ada makanan. Kita nak tanya Zulaika. Azwa pula macam mana? Saya nak buka kedai bakery. Wow, menarik. Ni mesti suka baking kat rumah ni Suka buat kek, suka buat roti. Okey, lepas ni Kak Wani nak order satu kek daripada awak. Boleh Kak Wani nak order satu kek, awak kena buat sendiri. Tak adalah, gurau je. Okey, kita nak tanya, macam Luqman tak payah tanya, kita dah tahu dia nak jual apa tadi, nasi lemak satu Malaysia. Okey, kita nak tanya Adri pula lah. Adri, nak buat apa bisnes Adri? Saya berniat nak buat bisnes baju. Baju lebih kepada apa tu? Baju jubah ke, baju kurung ke? T-shirt. T-shirt dengan hoodie, mostly trending punya baju lah. Yang mana remaja sekarang berminat lah. Bagus. Satu idea menarik juga ya cikgu. Dan akhir sekali kita nak tanya Sahira. Ya. Sahira, plan nak buat bisnes apa tu? Kosmetik ke, baju juga ke? Cuba kongsikan. Saya berminat nak menceburi bidang pembuatan cookies. Wow, lebih kurang macam Azwa tadi, minat bakery. Sahira lebih kepada cookies. Nampaknya semua di sini ada idea dan hala tujuan yang berbeza ya cikgu. Dan Wani sangat suka semangat mereka tu, tapi kita doakan juga mereka agar mereka berjaya mencapai cita-cita ataupun impian yang mereka dah set daripada sekarang. Dan make sure anda pun yang dah kongsikan apa matlamat sebentar tadi kena teruskan usaha, jangan putus asa di tengah-tengah jalan tau. Alright, sekarang ni cikgu, kalau cikgu dah habis mengajar, mungkin cikgu boleh membuat rumusan untuk hari ni cikgu. Okey, untuk rumusan hari ini saya ada satu benda. Okey, saya nak mengingatlah pelajar-pelajar di luar sana yang bakal mengambil peperiksaan SPM 2021 ataupun yang akan maksudnya tingkatan 4. Okey, untuk tahun ni apa yang penting, sesuatu kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa usaha. Okey, jadi apapun yang perkara yang kita nak buat, kita perlukan usaha. Okey, memandangkan keadaan yang orang kata perubahan keadaan yang membuatkan kita lebih belajar. Sebenarnya kita orang kata perlu menggunakanlah masa-masa yang ada untuk memanfaatkan pelajaran di rumah. Jadi saya serulah supaya pelajar-pelajar dapatlah mengikuti ataupun mengikut program-program yang dilaksanakan oleh kementerian. Contoh salah satunya adalah Didik TV ni. Jadikan satu platform lah untuk sesi pembelajaran di rumah. Ya, itu dia. Wani nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Syahra binti Abdul Manaf selaku Ketua Panitia Mata Pelajaran Perniagaan dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor kerana sedi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang banyak dalam subjek perniagaan hari ini. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada pelajar dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Kita ada Adrian Shafira, Naufal Ilham, Dania Kaisara dan juga Luqman Hakim. Dan dari SMK USJ 8 Subang Jaya kita ada Nur Azwa Zulaika dan juga Sahira binti Sawirin. Terima kasih kerana anda menjadi pelajar yang sangat sporting selama 1 jam ini dan Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya mencapai cita-cita anda sebagai usahawan yang berjaya pada satu masa akan datang nanti. Alright, sekian saja dari saya Wani Kerry. Kita berjumpa pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye.
Didik TV KPM. Dapat saya, topik penetapan visi, misi dan objektif ini sangat penting untuk dipelajari dan mudah untuk diskor dalam peperiksaan SPM. Berdasarkan analisis, setiap tahun topik ini akan keluar dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, cikgu menyuruh kepada semua pelajar yang bercita-cita ingin menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya, belajarlah topik ini sebaik mungkin kerana melalui topik ini anda akan belajar bagaimana cara untuk menetapkan visi, misi dan objektif yang terbaik sebagai garis panduan untuk mencapai matlamat dalam bidang perniagaan yang bakal anda ceburi nanti. InsyaAllah anda akan berjaya dalam hidup. Belajar ilmu perniagaan ini sangat banyak manfaat dan berbaloi kepada kita semua. Ilmu ini bukan hanya memberikan kita pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai dalam perniagaan, bahkan menjadikan kita seorang yang bijak, berkeyakinan dan mempunyai nilai positif. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, bidang perniagaan ini mempunyai prospek yang cukup cerah untuk terus kekal wujud dalam industri walaupun dalam keadaan ekonomi yang lemah sekalipun. Oleh itu, belajarlah ilmu perniagaan ini, pupuklah minat kerana bidang perniagaan ini memberikan ruang dan peluang yang cukup besar untuk mengembangkan potensi kamu ke tahap yang paling maksimum tanpa terikat dengan sesiapa pun.